Didik TV KPM. Baiklah cikgu, saya nampak di sini dah jadi macam makmal cikgu, makmal sains dah. Okey. Kita akan buat apa sekarang? Seperti mana yang telah pun diperkatakan dalam objektif pembelajaran tadi, Ya. di mana kita perlu menyiasat untuk membuktikan 3 proses hidup mikroorganisma. Jadi 3 proses hidup mikroorganisma. Jadi sebelum itu biar saya jelaskan apakah 3 proses tersebut. Baiklah. Okey. Jadi proses hidup mikroorganisma kita ada 3, iaitu yang pertama, mikroorganisma boleh bernafas. Okey. Yang kedua, mikroorganisma boleh bertumbuh. Okey, yang pertama bernafas, yang kedua bertumbuh. Dan yang ketiga, mikroorganisma boleh bergerak. Bergerak macam ni bergerak. Bergerak. Okey. Jadi kita bukan cakap saja, tapi kita perlu membuktikan bahawa adakah betul mikroorganisma ini boleh bernafas, bertumbuh dan juga bergerak. Maka kita perlu buktikan pada hari ini dengan menjalankan satu penyiasatan. Okey, baiklah. Jadi pada hari ini yang pertama kita nak menyiasat adakah mikroorganisma boleh bernafas. Bernafas, okey. Jadi nampak di sini ada bahan-bahannya. Kita memerlukan botol plastik. Jadi murid-murid di rumah juga saya pasti boleh melakukan eksperimen ini di rumah sebab menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah. Okey. Jadi yang pertama, kita akan masukkan corong dan kita masukkan air suam. Kita ada air suam, masukkan lebih kurang 200 ml air suam ke dalam botol. Okey. Baik. Kemudian kita akan gantikan corong ni dengan corong yang kering Chris. Corong yang kering. Baiklah. Okey. Kemudian kita akan masukkan pula, saya akan masukkan dulu Chris, lepas ni Chris Kita akan masukkan. Apa tu cikgu? Ini adalah gula. Gula. Okey. Kita akan masukkan 2 sudu besar gula. 1. Dan juga 2. Chris pula. Baiklah. 2 sudu cikgu? 2 sudu. 1, 2. Boleh gunakan lidi tu untuk bantuan. Okey. Gunakan lidi lagi senang. Boleh Chris ya? Boleh cikgu. Pastikan dia masuk ke semuanya. Okey. Kemudian seterusnya kita akan masukkan 3 sudu yeast. 1. Ini murid-murid di rumah juga selepas menonton rancangan kita pada hari ini bolehlah mencuba sendiri kerana bahan-bahannya cukup senang. Kita masukkan 3 sudu yeast ke dalam botol ini. Selesai. 3. Dah hampir siap sebenarnya Chris. Baiklah. Kemudian seterusnya kita perlukan belon. Kita perlukan belon. Kita letakkan belon ini pada mulut botol. Berhati-hati supaya tidak tumpah, tidak terbalik botol ni. Boleh Chris? Dah cikgu. Dah. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Dah siap? Kita belum lagi. Belum lagi. Ada satu langkah yang terakhir. Kita perlu goncangkan perlahan-lahan botol ni supaya campuran tersebut sekata. Goncang. Ingat dia, kita perlu gunakan air suam. Jangan terlalu panas. Kita goncang lagi. Dan kita biarkan botol ini kerana pemerhatiannya akan kita perhatikan lebih kurang 10 hingga 15 minit selepas ini. Baiklah. Sekarang kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua untuk menyiasat adakah mikroorganisma boleh bertumbuh. Adakah mikroorganisma boleh bertumbuh? Jadi kita perlukan sekeping roti. Di sini ada roti.
Okey. Okey, saya ambil satu, Chris ambil satu. Baiklah. Okey, roti putih. Okey, kita letak dalam tray ni. Okey, Chris boleh letak situ. Okey. Baiklah. Okey, kemudian senang aja yang ni. Kita renjiskan air. Kita renjiskan sedikit air pada permukaan roti. Okey. Kita bagi sekata lah. Okey. Okey. Renjis. Di atas permukaan roti. Cukup, Chris. Okey. Nanti banjir, basah roti. Okey, baiklah. Okey. Seterusnya kita akan masukkan roti ini ke dalam beg plastik. Okey. Kita masukkan ke dalam beg plastik. Okey. Okey. Dan kita zipkan dia. Baiklah. Okey. Dan seterusnya kita akan simpan roti ini seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya kita simpan di tempat yang gelap. Macam dalam laci meja ke, itu sesuai. Okey. Okey. Dan pemerhatian ke atas roti kita boleh lakukan selepas 5 hari. Okey, nak tunggu 5 hari ni, Chris? boleh, cikgu. Takkan kita nak stay sini sampai 5 hari? Susah juga, tak Susah, boleh. tapi tak apa. Macam mana, cikgu? Untuk murid-murid yang sedang menonton, Ya. okey, saya telah pun bawakan keputusannya di mana selepas 5 hari inilah keadaan roti yang berlaku pada roti. Apa tu, cikgu? Boleh nampak? Okey, kita boleh lihat kat sini. Kita boleh bandingkan Okey. keadaan hari pertama dan juga hari kelima. Jadi ada nampak tak perubahan dia? Nampak, cikgu. Perubahan dari segi warna, kemudian ada tompok-tompok pada permukaan roti. Inilah sebenarnya kulat ataupun kulapuk ataupun fungi yang telah bertumbuh di atas permukaan roti. Jadi ini dapat membuktikan bahawa mikroorganisma sememangnya boleh bertumbuh. Okey, faham. Okey, baik. Kemudian, sementara tu kalau kita lihat pada botol kita tadi dah nampak buih-buih Ya. Betul, Chris? Ada nampak buih-buih dalam botol tersebut. Nampak juga. Itu sebenarnya telah berlaku tindak balas di antara yeast yang telah pun membebaskan karbon dioksida. Okey, tapi belon belum nampak kembang lagi. Baiklah. Okey, seterusnya kita akan membuktikan pula adakah betul mikroorganisma ni boleh bergerak. Jadi kita perlukan penggunaan teknologi pada hari ini. Kita akan menggunakan mikroskop. Okey. Baiklah. Jadi dalam penyiasatan ini saya ada bawakan sampel air kolam. Okey. Untuk kita titiskan pada slide kaca. Okey, ni slide kaca. Okey, kita akan titiskan pada slide kaca. Jadi saya akan ambil Chris ya. Okey, sedikit-sedikit je kita nak. Kita nak satu titis sahaja supaya kita dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Okey. Cikgu, kalau murid di rumah nak guna air pipe boleh tak, cikgu? Air pipe kurang sesuai. Kurang sesuai. Kita boleh gunakan air longkang. Air longkang. Okey. Okey, jadi kita tutup dengan sisip kaca. Kena lakukan secara berhati-hati. Okey, baiklah. Jadi kita gunakan mikroskop. Berbalik kepada definisi mikroorganisma tadi, di mana mikroorganisma tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Ya, mata kasar. Okey. Jadi kita akan adjust dulu. Nampak ke, cikgu? Okey. Nampak. Okey, kita akan cuba berikan yang terbaik. Okey, kita akan tukar dia punya lens. Okey. Nampak, cikgu? Okey, saya cuba berikan yang terbaik. Okey. Okey, baiklah. Nampak apa, cikgu? Sabar ni. Kita akan melihat mikroorganisma. Boleh, Chris? Okey. Lihat sendiri ya. Baiklah. Okey. Weh. Nampak tak, cikgu? Okey. Nampak macam tak dia bergerak-gerak? Gerak, cikgu. Jadi mungkin murid-murid di rumah
tidak dapat melihat menggunakan mikroskop pada hari ini, tapi saya ada bawakan satu visual yang untuk membuktikan bahawa ada imej protozoa di situ yang mana ianya sedang bergerak-gerak. Di mana kita tahu tadi bahawa protozoa dia mempunyai ciri-ciri haiwan yang mana dia akan bergerak mencari makanan. Okey, jadi kita lihat kat situ protozoa tersebut ataupun nama yang lebih tepatnya ialah Paramecium. Paramecium ini bergerak-gerak dan kemungkinan yang halus-halus tu adalah makanan yang dimakan. Sebab saya nyatakan tadi antara makanan Paramecium ialah bakteria. Sebab Paramecium ni dia akan memakan mikroorganisma yang lain. Baiklah, bagaimana pula tentang kita punya eksperimen tadi? Nampaknya belon tadi semakin makin kembang je, makin kembang. Okey. Nampak saya punya? Mungkin Chris boleh goncang sikit. Okey. Nampak. Nampak cikgu? Nampak. Dia dah berdiri, cikgu. Dah berdiri. Okey. Baik, di sini kita dapat buktikan bahawa mikroorganisma iaitu yeast telah pun membebaskan karbon dioksida dan eksperimen ini jelas membuktikan bahawa mikroorganisma boleh bernafas. Tak apa. Dia akan naik balik tu kemudian. Okey. Okey, baiklah murid-murid di rumah, saya harap dapat memahami proses hidup mikroorganisma di mana kita ada 3 proses hidup mikroorganisma iaitu mikroorganisma boleh bernafas, bergerak dan juga bertumbuh. Senangnya kita ingat 3 ber. Semuanya ber. Bergerak, bertumbuh, bernafas. Okey, baiklah cikgu. Jadi mungkin Chris boleh ingat balik. Okey, untuk eksperimen yang pertama yang belon tu, apakah yang ingin kita buktikan tentang mikroorganisma? Untuk eksperimen pertama, kita nak buktikan bahawa mikroorganisma boleh bernafas. Ya, betul. Okey. Tahniah. Okey, kemudian untuk eksperimen yang kedua yang roti tadi, yang ni, yang dah ditumbuhi kulapuk ni. Okey, ini membuktikan mikroorganisma boleh apa? Boleh bertumbuh. Ya, boleh bertumbuh. Daripada putih je kemudian ditumbuhi kulapuk. Okey, dan yang ketiga yang dapat kita lihat menerusi paparan di kaca TV ni, yang mana mikroorganisma juga boleh bergerak-gerak. Okey, tahniah Chris disebabkan kejayaan Chris untuk kesekian kalinya, untuk kali ketiga telah pun mengetahui 3 proses hidup mikroorganisma dengan menjalankan penyiasatan sekali. Ya, cikgu. Itu yang paling penting. Bukan tahu saja tapi tahu dan berjaya menjalankan penyiasatan sekali, maka dengan itu dianugerahkan satu lagi mikroorganisma untuk Chris. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM